pasti hasilnya tak akan jadi. Inilah hasil dia. Kalau beginilah hari ujian, dah tentu gagal ujian Jadi ingat sayang calon, pastikan kedudukan kereta masuk lorong ni. Lorong ni pastikan dia lurus. Lurus. Kereta, bodi kereta lurus. Okey. Kita tengok step parking ni Step parking ni kedudukan kereta dia dah sengit. Nampak? Dah sengit. Dan kita tengok tanda yang digunakan. Bahu selari dengan batu. Yang kiri ikut tanda seterusnya yang selari dengan badan kereta. Kemudian seterusnya tayar belakang atas garisan diputus, stop. Kemudian perlahan pusing kanan habis. Tengok ni. Tengok. Ini yang banyak calon gagal disebabkan ni. Walaupun tanda yang calon ikut tepat, tapi kalau kereta, kedudukan kereta dekat sini tadi sengit, kalau kat sini sengit, pasti akan berlaku kesilapan kat situ. Walaupun tanda-tanda yang adik ni tunjuk tepat. Kita teruskan. Kemudian dia akan ikut tanda garisan, tahan steering garisan kuning kedua. Dan lagi undur. Cuba kita tengok. Lagi sikit. Stop. Cuba kita tengok. Belakang dia kedudukan tepat. Garisan putus pertama, garisan putus kedua. Cuba kita tengok depan. Ini yang kerap berlaku kalau calon gagal ujian. Calon gagal ujian ni macam ni terjadi macam ni. Sikit lagi, kalau dia gerak sikit lagi belakang dah gagal ujian dah. Ingat calon-calon ataupun para student, ada kala calon bila dia buat ujian parking, dia kata dia ikut tanda dia tepat. Tapi kalau sekiranya lorong ni tadi calon halakan kereta sepatutnya lurus, tapi sengit. Kalau sengit, walau tepat macam mana tanda yang diikut, hasilnya akan jadi begini. Nampak Ini yang boleh gagal ujian. Okey, Wafi keluar. Cuba gerak steering ke kiri. Kalau kita nak ke depan lagi boleh tak? Cuba tengok keadaan kereta. Boleh tak? Ya, makin ke kiri. Sebab awal tadi kereta dah sengit. Walau tepat tanda sekalipun, awalan dia dah sengit, kereta akan jadi salah lah. Macam ni kedudukan dia. Okey Wafi, undur.
Tak, pusing kanan habis. Ini tak boleh nak undur dah. Tengok. Tengok ni ni yang gagal ni. Hasil yang calon lakukan sekiranya tanda awal tadi, kedudukan kereta pada mulanya tadi dah sengit. Kalau sekiranya sengit, inilah hasilnya. Terus keluar. Contoh satu lagi. Cuba tengok keadaan kereta. Kadang-kadang calon dia tak perasan kedudukan kereta dia sengit. Nampak? Sengit kan? Ini yang kerap berlaku masa ujian. Bila keputusan dapat, dia bagi tahu dekat cikgu yang masing-masing, berkeras mengatakan saya ikut tanda yang cikgu ajar. Saya ikut tepat tanda yang cikgu ajar. Padahal ini, kita tengok kedudukan kereta sengit. Dan kita tengok tanda yang dia ikut. Okey Wafi, teruskan. Ikut tanda yang sebenar Ni bahu batu selari dengan bahu. Parking 4. Pusing kiri habis. Kemudian tanda seterusnya, badan kereta selari dengan tiang. Tiang tadi. Hop. Sekejap. Okey, kita tengok dekat sini. Nampak? Dekat sini pun dah gagal. Kemudian dapat dah tanda. Okey, badan kereta selari dengan tiang badan kereta. Pusing kanan 2 pusingan. Kemudian tayar belakang atas garisan putus-putus. Stop. Okey, kita tengok. Seperti dalam video-video yang lepas. Video-video saya yang lepas, tengok tayar belakang atas garisan kan. Tapi dia dah menghampiri garisan kedua ni. Pertama, kedua. Nampak? Bila dia pusing steering ke kanan, kemudian dapatkan tanda yang seterusnya, tayar belakang berada dekat garisan kedua. Tuh. Lagi sikit. Stop, nampak? Tepat kan? Tapi tengok depan, jelas tak masuk. Pusing kiri habis. Dia satu gerak ke depan. Dan ini yang kerap berlaku semasa ujian masa ujian JPG ataupun ujian percubaan. Cuba tengok. Nampak jelas kan? Walaupun tanda-tanda yang kami ikut tepat, tapi kalau sekiranya kedudukan kereta daripada lorong ni tadi masuk sengit.
dalam keadaan sengit. Sama ada disengit ke kanan ataupun disengit ke kiri, pasti hasilnya tak akan jadi. Inilah hasil dia. Kalau beginilah hari ujian, dah tentu gagal ujian. Jadi ingat calon-calon, pastikan kedudukan kereta masuk lorong ni. Lorong ni pastikan dia lurus. Lurus kereta, bodi kereta lurus. Okey Fi, nampak kan? Ni kalau calon kedudukan kereta dia, masuk lorong ni tadi, dan kena pastikanlah bodi kereta tu mesti kena rapat kiri dan lurus. Kalau sekiranya dia sengit sama ada ke kiri ataupun ke kanan, hasilnya akan jadi macam ni. Walaupun nafi-nafi calon, calon tetap dengan keputusan dia mengatakan ikut tanda yang cikgu ajar sebenar, inilah hasilnya. Memang tepat tanda dia. Tapi awalan kedudukan kereta kalau dah sengit, pasti hasilnya akan jadi begini. Nampak sengit Okey Wafi, pusing kanan habis. Keluar Wafi. Wafi keluar, nanti masuk balik ikut tanda yang sebenar. Baik, sekarang kita tengok. Ni adik Wafi ni dia buat parking dengan kedudukan kenderaan yang betul. Dia walau macam mana pun kedudukan kereta semasuk-masuk ni jangan langgar garisan ni, dan bodi kereta kena rapat kiri dan lurus. Begitu. Kemudian kita tengok macam mana kita nak pastikan kereta ni rapat kiri dan lurus. Marking dia ni. Sekejap Wafi. Marking dia ni, anak panah. Anak panah cabang ni, dan inilah pemandu di tengah ni. Ni. Cabang anak panah ni, dan itulah pemandu. Right. Kemudian ikut tanda Wafi. Try. Cikgu tak perlu ajar dah. Kamu ingat tanda Stop. Ya. Okay, tanda dia tepat. Ni. Kemudian pusing kiri. Nampak tu, bodi kereta selari dengan tiang. Tepat tanda kan. Walaupun macam tadi pun sama juga, tepat tanda dia. Kemudian pusing kanan 2 pusingan, tayar belakang. Tas garisan putus. Lagi sikit. Biar tepat. Okey, cukup. Pusing steering ke kanan habis. Tanda seterusnya, garisan kedua. Ni garisan putus 1, ni adalah garisan putus kedua. Siap. Siap ada marking lagi ni. Kalau marking ni pun kamu tak boleh nak ikut dengan tepat. Cikgu pun tak tahu nak cakap apa dah. Ya, ingat calon-calon pusing kiri habis. Gerak ke depan. Intai luar, tengok. Sebelum angkat tangan, intai dulu tengok. Cuba kita tengok hasil dia. Kalau kedudukan kereta tu betul, lurus dan tepat. Cuba tengok, nampak? Masuk kan? Kita tengok sebelah sini. Masuk kan? Nampak? Okey. Puas hati. Itu sebab hari test, masa masuk lorong ni, pastikan kedudukan kereta lurus dalam lorong ni. Macam mana lurus batu, lurus ni garisan, itulah kedudukan kereta, lurus halunya. Dapat calon-calon? Okey. Mak, adik, Wafi, jom. Keluar. Undur balik.
Stop. Tengok tanda tepat. Tayar belakang dengan garisan kedua. Pusing kanan habis. Sambil bergerak keluar. Sama ada nak berhenti tayar belakang atas garisan ni pun boleh. Ataupun sama ada nak terus keluar pun boleh. Tak ada masalah. Asalkan tidak melanggar tebing dan juga garisan ni. Itu je ya. Ingat pesanan cikgu ya. Buat semua calon yang ingin menduduki ujian JPJ nanti. Assalamualaikum.